اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kala maghrib pada malam ini menyambung pengajian kita Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah, yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, muka surat 12 bayan ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian maka adalah beredar berpusing kelakuan ini sekalian pula kelakuan ilmu atas ibadah yang batin, yang iaitu ibadah yang batin, tempat perjalanan hati, tempat amalan hati yang wajib bahawa engkau belajar akan dia. Terdahulu berkisarnya ilmu atas ibadah zahir fiqh, berkisar pula ilmu atas ibadah batin iaitu tasawuf. Kemudian ibadah zahir fiqh, ibadah batin tasawuf dibina atas ilmu yang pertama iaitu ilmu mengenal Allah dan mengenal Rasul, ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Mana ibadah batin, tempat amalan hati yang wajib bahawa belajar engkau akan dia daripada tawakul, berserah kepada Allah serta buat asbab, dan tafwid, yakni menyerah diri bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan redha dengan qada Allah, sama ada qada yang baik ataupun qada yang jahat, dan sabar dan taubah dan ikhlas. Ini ibadah batin. Ikhlas beribadah semata-mata kerana Allah, tiada kerana lain, dan yang lain daripada yang dimaki itu seperti yang lagi akan datang sebutnya insya-Allah taala. Jadi kalau yang terdahulu kita bicara berkaitan dengan taubah daripada dosa yang berkaitan dengan kesalahan kita sesama anak Adam, berkaitan dengan kesalahan kita bersama anak Adam dalam bab harta. Dalam bab harta, kesalahan dengan anak Adam diterbahagi kepada 5. Satunya kesalahan pada agama, kita menyatakan seseorang itu sesat, bid'ah, kufur. Contohnya itu kesalahan dengan anak Adam dalam bab agama. Kesalahan dengan anak Adam dalam bab diri, kita mencederakan seseorang, kita pukul seseorang, itu kesalahan dengan anak Adam dalam bab diri. Kesalahan dengan anak dalam bab kehormatan, kita mengkhianati isteri orang, kita mengkhianati anak dara orang, itu kesalahan dengan anak Adam dalam bab kehormatan. Kemudian kesalahan dengan anak Adam dalam bab harta yang kita bicara. Dan yang terakhirnya kesalahan kita dengan Adam dalam bab dia panggil kemaluan, makna apa? Maruah, harga diri dengan bahawa. Contohnya kita umpat, kita maki, kita fitnah seseorang. Jadi kita sambung berkaitan dengan kesalahan dengan Adam dalam bab harta. Kita contoh kalau terdahulunya, contoh kita bolok harta pusaka. Contoh-contoh yang lain pun samalah, kita menipu contohnya. Kita berhutang dalam keadaan kita sengaja tak mau bayar. Kita berhutang, mula-mula kita cakap molek lah, tapi niat di hati kita, kosak di hati kita, apabila boleh ke kita gak, senyap dah jadinya. Pada ni ini dosa ada dalam bab harta. Kadang-kadang kitanya tak ada kosak niat seumpama tu. Kita berhutang kerana kita kesempitan, kesusahan, dan memang kita berazam untuk bayar. Kemudian tiba-tiba sampai masa jadi tak mau bayar pula, walaupun sudah sampai tempoh masa yang ditetapkan. Kemudian kita pula dalam keadaan senang. Kita dalam keadaan bukan muksir, bukan susah, dalam keadaan kita maisir, senang, orang yang berkemampuan. Tiba-tiba kita sengaja tak bayar hutang
yang sudah sampai tempoh kita dalam keadaan berkemampuan. Itu dosa dengan anak Adam yang mana kesalahan kita tadi ni malaikat akan catat dosa kepada kita selagi kita tidak mengembalikan hutang orang yang sudah sampai masa dalam keadaan kita berkemampuan, sebab kita sudah menzalimi orang, kita sudah menganiayai orang. Faham tak ni? Kemudian kalau terdahulu saya sebut berkaitan dengan apabila kita menzalimi orang seumpama tu, contohnya hutang sengaja tidak dibayar, maka kewajipan untuk menjelaskan hutang ni walaupun kita mati dah, kewajipan tu akan turun kepada warasah, orang-orang yang menerima pusaka, untuk memastikan bahawa tarekah harta peninggalan si mati sebelum dipusakakan, difaraidkan, anak-anak, contohnya anak-anak si mati, keluarga si mati wajib mengembalikan balik hutang seseorang yang arwahnya tidak bayar. Mana kewajipan tunaikan kembali ni walaupun kita tu sudah mati, kewajipan kekal turun kepada orang yang hidup lah. Kemudian kita dalam keadaan kita sengaja tidak bayar hutang, zalim kita bawa dosa sampailah kita mati. Kemudian kalaulah orang kemudian pula meneruskan kezaliman, berat pula lah kitanya. Sebab tu dalam bab ni macam sebut mengelepaslah kita balik pada ilmu agama, memahami agama berkaitan dengan pegangan, berkaitan dengan syariat zahir, berkaitan dengan syariat batin, bab taubah apa semua, dan kita tanam ilmu agama yang secukupnya kepada anak-anak kita supaya kita dan keluarga kita hidup atas garis agama yang sebenar. Kita tanam anak kita sebelum dia baligh akan sifat zuhud, berpaling hati daripada dunia. Tanam di anak kita membersihkan hati daripada sifat hubbud dunia, kasih akan dunia, hubbul mal, kasih akan harta. Dia kadang-kadang apabila timbul perbuatan-perbuatan menganiayai seseorang, itu berpunca daripada hati kita kasih akan harta, kasih akan dunia. Jadi kitanya sayang nak kembalikan harta milik orang, bukan milik kita, yang hanya kita hutang sahaja, duduk di tangan kita tapi hakikatnya bukan milik kita. Sebab itulah bila kita mati, anak-anak kita kemudian wajib kena pulangkan kembali harta hutang yang tidak dibayar oleh arwah. Kita balik kepada diri kita sendiri. Sekarang kita masih lagi Allah Ta'ala beri umur kepada kita, kita selesaikan secepat mungkin. Sebab kalau kita sengaja menangguh bayar hutang dalam keadaan kita berkemampuan, masa sudah sampai itu satu kezaliman, malaikat akan catat dosa setiap saat selagi tidak kembalikan. Kita ni orang yang zalim, orang yang fasik, kerana mengerjakan dosa. Tiba-tiba di masa yang sama kita konon-kononnya buat amal-amal sunat. Amal-amal sunat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita bertaubat daripada dosa-dosa besar seumpama ni. Sebab tu Mazali dalam bab taubah, wajib taubah tiap-tiap dosa supaya ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ghazali buat perumpamaan, tuang hutang tidak akan terima hadiah. Ni perumpamaan ni, bukan cerita hutang. Tuang hutang tidak akan terima hadiah. Hutang kita tak bayar, berkewajipan, tiba-tiba kita hantar hadiah, tuang hutang tak akan terima hadiah. Begitulah perbandingannya. Kita tidak menunaikan kewajipan bertaubah. Kewajipan bertaubah, kewajipan ijma' ulama'. Kita tidak menunaikan kewajipan bertaubah, tiba-tiba kita buat amal sunat, Allah Ta'ala tidak akan terima. Perumpamaannya, orang yang berhutang, hutang tidak bayar, kewajipan dihantar hadiah, tuan hutang tak akan terima. Begitulah kitanya. Kita kewajipan taubah, kita tidak. Tiba-tiba contoh nak hantar hadiah lah contohnya, kita pun rajin buat amal sunat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kekal dalam keadaan kita ni orang zalim dan kadang orang yang fasik. Kita maklum dalam Al-Quran macam mana peringatan seksaan kepada orang zalim di hari akhirah, seksaan pada orang fasik di hari akhirah. Ini zalim fasik belaka ni. Ini kita kena faham molek sini. Yang mana kadang-kadang
Kalau kita tidak kembali kepada ilmu, kadang-kadang kita nampak ni cerita sebagai pengajaran. Terkadang program-program agama ada sokmo kitanya. Ada sokmo yang berhutang, yang berkemampuan, sengaja tak bayar, tempoh masa lama dah lepas. Ada dalam program-program agama yang dizalimi, tuan hutang yang tidak dibayar pun ada di program yang sama. Mana berselisih apa pun dah tahu je. Ni di program agama ni, bukan program sukaria, bukan program bermain-main, bukan ni program agama. Akhirnya siapa yang segan nak apa? Nak jerembung boy. Apa ni? Bagi jerembung tau. Apa? Ni abang apa? Serempok. Serempok. Jadi dah bila duduk di program agama yang sama akan jadi serempok lah. Akhirnya yang malu siapa? Yang malu tuan hutang. Malunya saya ustaz apa jerembung serempok sokmo dengan hak yang berhutang, yang sengaja membayar tu. Jadi hak tak bersalah pula jadi malu. Orang yang zolim, yang fasik ni senyum-senyum jadi di program agama. Ada ni. Ini bukan program ilmu lah ni, program-program hak jenis-jenis, hak ramai-ramai tu. Hak jenis-jenis suka-suka tu. Bukan program suka-suka, program berbentuk agama. Tapi hak jenis-jenis tu lah, duduk sedap-sedap. Nasyid ke apa, hak sedap-sedap, program agama juga. Maknanya akhirnya yang dizalimi rasa segan. Jadi dia rasa tumpang malu kepada orang yang menzalimi dia tu. Hak dah tahu je. Sampai begitu benar. Bukan yang menzalimi tu jadi malu, yang dizalimi jadi malu. Tapi nak cerita macam mana tergamuk kita duduk dalam program-program berbentuk program agama, kita dah tahu je, walau kita berkemampuan. Tanya juga takut dia lupa. Dok, tak lupa, kita memang sentiasa peringat ke dia, sebab bukan sikit banyak dia kata. Tak lupa, tapi dia buat saja je. Ingat baik tu kerja zolim, kerja fasik. Malaikat catat dosa setiap saat. Amal sunat kita takkan diterima oleh Allah. Jangan nak berlakon di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan manusia kita boleh berlakon lah. Kalau program-program kita mungkin menjadi orang berkenaan, berada di hadapan, bolehlah kita berlakon dengan manusia. Macam mana kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana kita nak menghadapi alam yang paling hampir dengan kita, alam barzah? Tak cerita alam mahsyar lagi, tak cerita hak syurga neraka lagi ni, cerita hak paling hampir dengan kita, alam barzah. Macam mana kita nak hadapi? Dan orang yang seumpama ni sebenarnya kehidupan atas dunia pun tidak akan dapat ketenangan. Mereka akan gelisah sebenarnya. Mereka tak akan dapat ketenangan kehidupan atas dunia. Sebab apa? Bila kita menzalimi orang, kita akan ditakut nak berhadapan dengan kematian. Kita menzalimi orang, apabila kita mati, balasan akan menanti kita di alam barzah. Atas dunia nampak tak ada kena apa-apa lah. Kehidupan kita adakah tenang dalam keadaan seumpama tu? Tak ada ni. Jadi kehidupan akan jadi gelisah. Sebab itulah selesai kewajipan kita dengan Adam, kita selesai. Atau sudut sayang lah. Sebab sekarang kita kena ingat, kita menzalimi orang yang menolong kita, yang membantu kita ketika kita sangat-sangat terdesak. Ada ni. Orang menolong kita pada masa kita sangat-sangat terdesak. Kenapa kita nak menzalimi, nak melayani orang yang menolong kita? Ini cerita orang yang berkemampuan. Ada orang yang dia kurang berkemampuan, dia kerja. Kalau kita kata tua-tua dah kerja dah lah, saya kena kerja, dia kata, sebab saya nak selesai hutang dengan orang ni banyak, dia kata. Tengok bertanggungjawabnya. Kalau kita tengok kat luar dia ni tua-tua pun sibuk kerja. Orang-orang tak tahu masalah dia. Dia kata, saya bukan kerja, tak ada dah, saya tak mikir dah kehidupan saya, dia kata. Untuk makan sendiri tu cukup dah, dia kata. Kenapa kerja lagi tua-tua ni? Saya nak selesai hutang. Ni orang yang bertanggungjawab. Orang yang tak bertanggungjawab, muda-muda lagi, hutang banyak, senyum-senyum je duduk saja. Nak kata mana ni? Jadi orang yang bekerja dengan niat puasa, kerja dia kerja ibadah tu.
Kerja dia ibadah. Kenapa dia kerja nak menyelesaikan tuntutan sesama anak Adam. Maknanya bukan kerja dia untuk bermewah, bukan nak, tak ada dah dia kata, tak ada nak mikir dah waktu yang kita orang tua dah. Tapi nak mikir selesai hak hutang kita sesama anak Adam ni. Sebab apa? Takut tergantung di hari akhirah. Maknanya nak selesai atas dunia, nak tak ambil jadi di akhirah, kena selesai dengan pahala kita hak tak berapa tu. Kita nak bayar dengan pahala ke? Pahala kita tak berapa pun. Maknanya biarlah atas dunia nampak macam kurang harta susah, tapi kita tidak muflih di hari akhirah. Ini hak berkaitan dengan dosa yang ada dalam harta. Sebab tu kita tanam awal-awal kepada anak kita. Zuhud, berpaling hati di dunia, jangan kasih pada harta, jangan kasih pada dunia. Belajar dunia sekalipun, tanam niat molek. Kalau berjaya dunia, kalau hidup senang, nak bantu orang, nak bantu keluarga. Letak niat gitu. Bukan kata belajar dunia, apabila jadi berjaya ilmu dunia, dapat kerja tinggi di dunia, untuk bermegah-megah, nak berbangga-bangga dengan orang lain. Tidak. Kita kalau berjaya dunia, kita senang hidup dunia, kita nak bantu orang. Letak niat molek situ. Ada ni. Perkara dunia sekalipun, kalau kita dasarkan ke atas landasan agama, akan jadi akhirah. Tapi kalaulah tidak dilandaskan atas dasar ilmu agama, perkara dunia pun takkan jadi, perkara akhirah pun takkan jadi akhirah, hanya jadi dunia sahaja. Kalau kita dasarkan kehidupan diri kita dan anak-anak kita atas dasar ilmu agama yang secukupnya, fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf, perkara dunia akan jadi akhirah. Tapi kalau tidak didasarkan kehidupan kita, anak-anak kita dengan dasar agama, perkara rupa akhirah pun takkan jadi akhirah. Akan jadi dunia semata-mata, setakat dipuji oleh orang, rajin buat amal, rajin sembahyang, rajin berjemaah, dapatlah faedah dunia. Akhir dapat ke tak? Tidak akan dapat jikalau tidak didasari dengan ilmu yang secukupnya. Jadi kalau kita ilmu agama secukupnya pada anak-anak kita, walaupun anak kita belajar ilmu dunia, berjaya dunia, pangkat tinggi dunia, tak akan jadi akhirah. Pada ni. Tanam sifat mahmudah, sifat zuhud di hati, berpaling hati daripada dunia. Maknanya dunia ada di tangan, jadikan sebagai bekal di hari akhirah. Kemudian berkaitan dengan harta ni, dia ada bagai-bagai keadaan lah. Ada orang yang tidak berkemampuan. Tidak berkemampuan macam sebut mengelupah lah. Pertama, kita pergi minta halal. Minta halal. Kalau tuan hutang halalkan, alhamdulillah lah. Sebab tuan hutang halalkan, hukumnya sunat. Tak wajib dia nak halalkan. Walaupun tuan hutang tu harta melimpah ruah dah. Hak ni yang minta halal ni memang nampak sangat kesusahan. Tak wajib dia halalkan. Faham tak ni? Sunat saja dia halalkan. Yang wajib kepada dianya hanyalah fanaziratun ilal maisarah. Fanaziratun ilal maisarah. Dia kena tunggu orang tu sampai masa dia senang. Dia tak boleh nak tekan-tekan, tak boleh nak paksa, haram berdosa pula. Tunggu yang berhutang tu senang, hukumnya wajib. Tak mahu tunggu nak halalkan. Maka tak apalah. Nampak susah dia pun, harta banyak, dia halalkan, hukumnya sunat. Kita biasanya antara wajib dengan sunat ni, kita biasanya lebih pahala wajib lah dah daripada sunat. Kita maklumlah, wajib dengan sunat pahalanya lebih hak wajib lah daripada sunat. Jadi sekarang ni tak halalkan, tunggu yang berhutang tu senang, hukumnya wajib. Halalkan, hukumnya sunat juga. Jadi antara tak halal, tunggu sampai ke yang berhutang tu senang, dengan kita pakai halalkan hak hukumnya sunat. Besar hak wajib lah. Di sini dak ni, besar pahala hak sunat. Besar pahala hak sunat. Halalkan tu. Kita lepaskan orang yang dalam keadaan kesusahan, kesempitan, dia pun bukan sengaja. Dia tak mampu nak bayar tu, dia kesempitan.
Dia bukan kata kesempitan zahir, hati dia pun sempit tu, gelisah dianya sebab tak boleh nak selesai ni. Tiba-tiba dia halalkan. Besar pahala tu. Kita lepas seseorang yang ada dalam kesempitan di dunia, Allah Ta'ala akan lepaskan kesempitan kita di hari akhirah. Faham tak ni? Kita lepaskan kesempitan orang atas dunia ni, Allah Ta'ala akan lepaskan kita daripada kesempitan di hari akhirah. Walaupun hukumnya sunat, tapi besar pahala daripada kita menanti hukumnya wajib. Dia biasanya wajib sunat lebih hak wajib lah. Ini lebih besar pahala hak sunat daripada hak wajib. Sebagai contoh ni. Memberi salam hukumnya sunat. Menjawab salam hukumnya wajib. Jadi kalau begitu kok besar pahala yang menjawab dah sebab dia wajib. Yang memberi salam hukumnya sunat. Ada ni lebih pahala sunat daripada hak wajib. Memberi salam hukumnya sunat. Menjawab salam hukumnya wajib. Dah hak mana besar pahala? Hak biasa kitanya, hak wajib dengan hak sunat besar wajib. Ada ni, hak ni besar sunat. Memberi salam hukumnya sunat. Besar pahala daripada menjawab salam hak hukum dia wajib. Macam tadilah juga. Tunggu yang berhutang tu senang, wajib. Halalkan tu sunat. Tapi di sini besar pahala yang sunat. Halalkan. Tetapi kalau dia tidak halalkan, tak wajib kepada dia, kita kena tunggulah. Kena tunggulah sampai masa kita berkemampuan, kita bayar secara angsuran. Sampai ke mati memang tak mampu nak bayar, tengoklah ada tak tarekah. Kalau tak ada ke, tak ada lah. Tak ada. Maknanya adakah anak kemudian kena bayar? Tak wajib anak kemudian bayar. Bayar daripada tarekah harta peninggalan yang berhutang yang tak mampu nak bayar. Ada ke tak? Tak ada dianya. Tak ada. Menumpang begitu je. Tanah air pun tak adanya. Rumah-rumah tangga pun sewa gitu je. Tak ada. Maka tak ada lah. Tapi dia tak sengaja tu. Dia bukan sengaja bayar hutang. Nabi akan bagi syafaat kepada dia. Faham tak ni? Hak tergantung. Hak sengaja tak mau bayar. Faham tak? Ini kalau kita bicara, kita mengetahui. Ni contoh ni kita bayar hutang ni contoh. Dia perkara lain pun samalah. Kita mengetahui tuang hutang di mana berada. Kita mengetahui tuang harta yang kita tipu di mana berada. Kita kena pulangkan balik. Tak mampu kita minta halal. Dia tak halalkan, kita akan bayar secara angsuran mengikut kemampuan kita kalau kita mampu. Tetapi kalau kita tak tahu dah di mana dia ni, orang yang kita berhutang pada masa muda-muda dahulu. Itu cerita lama-lama dahulu. Tua-tua ni barulah mari keinsafan kembali, nak selesai kembali, tak tahu dah. Tak tahu dah dia berada di mana, hidup ke mati ke. Kalau hidup ke di mana dia duduk, kita tak tahu. Tapi kalau kita tahu di mana dia berada tapi dia sudah mati, maka kita wajib bayar kepada warasah dia lah. Hak waris-waris dia yang berhak terima pusaka tu. Kita wajib bayar kepada warasah dia. Ini kalau kita tahu di mana dia berada. Cuma dia sudah meninggal, dia sudah mati, maka wajib bayar kepada warasah. Tetapi kalau kita tak tahu. Tak tahu. Ni cerita lama-lama ni. Kita tak tahu. Jalan taubahnya macam mana? Jalan taubahnya kita sedekah. Sedekah di mana-mana tempat. Sedekah masjid ke, pondok ke, madrasah ke, atas niat pahala kepada ampunnya hutang, ampunnya duit yang kita tipu, yang kita nak pulangkan balik, kita tak jumpa dah, dia dah tahu duk mana dah dianya. Jalan dianya kita sedekah atas nama ampunnya tu. Kita sedekah atas nama ampunnya tu. Kemudian lepas tak kitanya? Tak lepas. Mudah-mudahan sampai di mahsyar Allah Ta'ala buka hati orang yang kita ada tergantung tadi, tersangkut tadi ni, maafkan kita sebab kita sedekah dah atas nama dia. Ini semua bergantung di hari akhirat. Faham tak ni? Adakah kita sedekah derma atas nama ampunya tadi ni, adakah berarti kita sudah lepas dosa? Tidak. Masyaallah kitanya juga. Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati dia, maafkan kita. Sebab apa? Ni banyak dah pahala ni. Kalau duit tu 1,000 contohnya, kita derma 1,000 ni, berpanjangan ni, jariah ni duit ni, berpanjangan dia ambil manfaat ni, pahala banyak ni daripada 1,000 ni.
Jadi mudah-mudahan ampunya harta tu akan maafkan kita sebab kita sudah derma sedekah atas nama dia. Mudah-mudahan. Itu jalan dia lah. Itu jalan dia. Pada ni. Sebab contohlah orang-orang yang jenis dia menipu. Bukan menipu terang-terang ni, menipu dalam perniagaan. Tipu sikit, tipu sedikit. Dah nak pulang kepada siapa? Pelanggan kitanya, pelanggan yang rata-rata kita tak tahu nak pulang kepada siapa. Ada ni. Hak jenis tipu ni lah. Ada. Dia bukan tipu besar-besar ni. Tipu sikit-sikit tapi dah selama-lama hidup niaga tu. Selama-lama tu. Macam-macam cara menipu ni. Orang meniaga menipu, orang membeli menipu. Orang membeli pun menipu juga. Menipu macam mana? Dia makan dah setengah-setengah kedai kapung ni dia makan dulu bayar kemudian. Kalau kedai bandar mungkinlah bayar dahulu makan kemudian. Pada ni. Hak tu hak sepatutnya. Bayar dahulu jadi milik kita, baru kita makan milik kita. Jadi kalau kita tak bayar, bukan milik kita, macam mana kita makan yang bukan milik kita? Ada situ. Kita ambil makanan, kita bayar, akad jual beli jadi milik kita, kita makan. Kalau kita tak bayar, bukan milik kita, macam mana kita makan? Bolehlah makan sebab diizin oleh tuan dia. Pening pula kita kan, dia sungguh ni. Kita makan dulu, bayarnya tidak. Macam mana makan hak orang? Dosa kedak, dah tuan dibenarkan. Bolehlah. Tuan dibenarkan, tak salah lah. Tapi kalau hak jenis tak jujur, ada ni. Makan pula jenis habis, hak jenis habis. Hak tak ada buku-buku tu nah. Makan jenis habis. Mana? Roti khamak. Contoh ni, karipak. Kalau pulut lepa, mungkin ada nampak juga dia punya ni buku dia tu, ni daunnya tu dah. Buku dia mungkin ada nampak juga. Kata makan sebutir pulut lepa dah tu nampak banyak contohnya. Tapi kalau roti khamak, kalau karipak habis licin kan? Ada hak pasal ni. Dia makan banyak, dia beritahu sedikit. Tu dalam bab harta tu. Tapi tu tahu kedah, tu kena bayar semula tu. Tu tahu kedah. Tahu kedah tu kena bayar semula. Hak mana? Tahu kedah. Kena kira belaka. Kena kira lah. Kalau tidak, masyarakat kita berat. Senang dia buat kerja. Ada ni. Ni kalau orang yang beli tu hak tipu, dia tahu ke mana kedah, dia kena kira balik tu. Kira lah. Hak ni hak jenis dia berniaga. Kemudian dia banyak melakukan penipuan sedikit. Dah dia nak pulang pada siapa ni? Jalan dia kena derma, sedekah jariah atas nama orang yang dia ada kesalahan dapat harta seumpama tadi. Tu jalan dia. Tak ada ni. Tak tahu nak pulang pada siapa ni. Maka dia kena derma lah. Macam saya pernah sebut, kalau terdahulu dia jenis ambil selipar di masjid. Hari Jumaat dia ambil selipar di masjid. Dia puas pakai selipar hak dia ambil orang dah tu. Dia puas dia pakai ambil selipar lain pula. Dah nak pulang kepada siapa tuang tak tahu. Jalan dianya derma atas nilai. Hak anggaran kita, hak selipar orang hak kita ambil, kemudian kita pun derma kepada tempat-tempat pengajian. Ni kena kira ni. Tiba-tiba nak buat seumpama tu pun kita tidak ada kemampuan. Nak buat seumpama tu. Nak buat seumpama tak di mana? Keluar duit kita, kita sedekah, kita derma, pahala kita niat kepada orang yang kita ada kesalahan dapat harta. Itu kalau kita mampu buat seumpama tu. Kalau kita mampu buat seumpama tu. Kalau kita tak mampu nak kira macam mana pula? Kalau kita tidak mampu nak buat seumpama tu, nak kira macam mana? Sebab alah nak derma macam mana? Kita setakat cukup-cukup makan gitu je. Kita setakat cukup-cukup makan je. Jadi nak derma macam mana? Kita pun perbanyakkan buat amal.
Kita perbanyakkan buat amal, kemudian kita pun kembali pada Allah dengan merendah diri kita kepada Allah, dengan kita menghina diri di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan orang yang kita ada kesalahan kita tu dimaafkan kita pada hari akhirah. Itu je lah. Kita sepatutnya kena dermalah atas nilai anggaran kita tu, dan kita tidak berkemampuan. Adalah jalan kitanya perbanyakkan buat amal. Sebut kata perbanyak buat amal ni bukan amal wajib. Amal wajib kita tak sentuh dah, tu tetap ada amal-amal sunat. Di antaranya juga kita buat amal-amal, kita hadiah pahala amal kita kepada mereka-mereka yang ada hak atas kita di hari akhirah. Faham tak ni? Kita buat amal-amal kebajikan, kita niatkan pahala kepada mereka-mereka yang ada tuntutan atas kita di hari akhirat. Pahala kita tak luar. Faham tak ni? Hadiah pahala ni bukan hadiah barang. Hadiah barang luar barang. Hadiah pahala ni pahala kita takkan luar. Sebab apa kita hanya hadiah pahala? Sebab kita tak ada duit. Nak derma, nak sedekah atas nilai yang harta yang kita banyak salah dengan orang. Kita buat amal ibadah, perbanyakkan buat amal ibadah. Hak pasal ni tak boleh nak amal ibadah sikit-sikit. Kita perbanyak amal ibadah, kita hadiahkan pahala kepada orang yang kita ada, yang akan ada tuntutan atas kita pada hari akhirah. Kemudian kita pun hadapkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu je cara dia. Ada ni. Ini satu peringkat, satu peringkat, satu peringkat. Ini hak berkaitan dengan taubah daripada dosa, berkaitan dengan anak Adam dalam bab harta. Hak permulaan kita kena ingat, kesalahan dengan anak Adam dalam bab harta ni, kewajipan kembalikan balik harta kepada empunya kekal walaupun kita mati, wajib disempurnakan oleh waris-waris kita. Kalau waris-waris kita meneruskan, tidak kembalikan milik orang yang dizalimi tadi, mana anak-anak kita mewarisi kerja zalim, kerja fasik yang kita lakukan pada masa kita hidup. Sebab itulah kita daripada masa hidup ni juga kita usahakan biar kita lepaskan diri kita daripada perbuatan zalim, perbuatan fasik. Orang zalim oposisi adalah orang yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirah. Orang zalim, orang fasik ni, dia buat sebarang amal-amal sunat sekalipun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah pergi pula kalau dia tidak berkemampuan. Ni tak sengaja dah lah. Hak tidak berkemampuan macam tadi lah. Satu peringkat, satu peringkat, satu peringkat. Ni kena faham molek ni. Hak ni hak sudah terlanjur ni. Untuk generasi akan datang, anak-anak cucu kita, kita beri ilmu yang secukupnya. Untuk generasi akan datang. Ini cerita kita pada masa dahulu. Kita masa dahulu kita jahil. Kita tidak dapat didikan agama yang secukupnya. Jadi kehidupan kita duduk dalam keadaan langgar hukum syariat semua. Tapi untuk generasi akan datang, kita tanam molek dengan ilmu agama. Mudah-mudahan generasi akan datang hidup atas garis agama. Sempurnakan kewajipan hubungan dengan Allah. Kewajipan hubungan dengan Allah cukup sedikit, bukan banyak. Kalau kata kewajipan belajar, hanya kewajipan belajar fardu ain saja. Tauhid, fiqh, tasawuf. Kemudian amal wajib sedikit saja, bukan amal wajib banyak. Kan tak? Hak banyak kitanya adalah amal-amal yang sunat. Amal wajib sedikit sahaja. Kemudian jaga hubungan sesama kita. Jangan buat salah sesama anda dalam bab agama, jangan buat salah sama ada dalam bab diri, jangan kita buat salah sama ada dalam bab kehormatan, dalam bab harta, dalam bab kemaluan. Ni kita jaga ni. Bila kita duduk tangga tu, kita menyempurnakan segala kewajipan hubungan kita dengan Allah, kita menyempurnakan kewajipan hubungan sama manusia, itu dipanggil orang yang soleh, al-qaim bi hukukillah wa hukukil adamiyin. Orang soleh, orang yang menunaikan segala kewajipan hubungan dengan Allah dan menunaikan segala kewajipan hubungan sesama manusia, dipanggil orang yang soleh. Kemudian perbanyak pula amal-amal yang sunat. Jadi insya-Allah kuliah akan datang kita sambung pula berkaitan dengan dosa dan dalam bab kemaluan, atau dia panggil irdun, ataupun kita panggil image, kita panggil maruah. Jangan sesekali kita umpat seseorang
sama telah kita nak maki seseorang, sama telah kita nak fitnah seseorang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.